Yang Berhormat Tampin, silakan. Terima kasih Tan Sri Pengerusi kerana memberi ruang masa untuk saya membicarakan ataupun terlibat di dalam perbahasan dalam jawatan kuasa ini. Saya ingin menyentuh beberapa butiran, iaitu butiran 040100 berkaitan dengan JAKIM, di mana peruntukannya meningkat hampir 10 juta. Jadi kalau kita lihat, bolehkah kementerian memastikan setiap perbelanjaan yang dilakukan bebas daripada sebarang salah laku, ketirisan dan salah guna kuasa? Saya ingin bertanya, apakah peruntukan yang diberikan itu untuk peningkatan tahap profesionalisme guru-guru KAFA dan menjadikan guru-guru KAFA sebagai kaki tangan tetap agar mereka dapat perbelanjaan dengan baik. Mahat tahfiz salah satu di antara sistem pendidikan di negara ini yang mendapat sambutan daripada masyarakat. Oleh sebab itulah Mahat tahfiz hendaklah diangkat sistem pendidikannya agar anak-anak yang terlibat di dalam sistem pendidikan tahfiz termasuk dalam arus perdana pendidikan negara. Justru itu peruntukan yang besar ini mestilah termasuk di dalam arus perdanakan pendidikan tahfiz, dan apakah peruntukan tersebut termasuk di dalam permodenan infrastruktur tahfiz, dan apakah kerajaan telah membuat kajian yang menyeluruh bagi membuat penyelarasan institusi tahfiz yang wujud di dalam negara kita pada hari ini. Butiran 03400 berkaitan dengan Kompleks Latihan Islam, Tahfiz dan Pusat Komuniti Orang Asli, iaitu peruntukan yang diberikan menurun daripada 5 juta kepada 2 juta. Mengapa keperuntukan ini dikurangkan? Apakah pusat latihan tersebut telah siap dibina atau ia masih dalam pembinaan? Apakah perancangan kerajaan dalam mengendalikan pusat latihan ini? Bagaimana dana ini digunakan dengan sebaik mungkin? Dan apakah peruntukan itu mencukupi bagi mengendalikan kekerapan latihan yang akan dikendalikan? Dan apakah setiap kampung orang-orang asli telah terdapat pusat komuniti untuk meningkatkan kebolehan masyarakat dalam pelbagai aspek? Kita dapati banyak pusat komuniti masyarakat orang asli tidak terurus dengan baik. Justru itu saya mencadangkan supaya peruntukan ini memastikan agar pusat komuniti orang asli dibangunkan dengan baik. Saya ingin juga menyentuh butiran 11800 berkaitan dengan pembangunan mahkamah syariah, iaitu menurun daripada 29 juta kepada 15 juta. Mengapakah ia dikurangkan? Sedangkan kalau kita lihat kedudukan fizikal mahkamah syariah di seluruh negeri kadang-kadang tidak sesuai sebagai sebuah mahkamah syariah. Apakah peruntukan ini termasuk membina bangunan mahkamah syariah di daerah-daerah yang agak uzur, termasuk juga mahkamah syariah di daerah Tampin? Butiran 16500 berkaitan dengan kelestarian Felda meningkat begitu besar daripada 225 juta kepada 1 bilion. Mengapakah peruntukan ini meningkat mendadak? Apakah peruntukan tersebut termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan rumah generasi kedua? Apakah terdapat dalam peruntukan ini program yang melibatkan keusahawanan masyarakat Felda yang dalam meningkatkan sumber pendapatan mereka? Bagaimana dengan projek yang dilaksanakan di Felda Bukit Rokan, Negeri Sembilan? Apakah ia berjaya dan memberi manfaat kepada masyarakat Felda? Apakah projek tersebut telah memberi manfaat kepada peneroka Felda yang berhampiran? Berapa jumlah peneroka Felda yang berhampiran terlibat dengan projek tersebut? Apakah dengan peruntukan begitu besar, Felda akan membuka beberapa projek yang seumpama dengan apa yang dilakukan di program ataupun projek Felda Bukit Rokan? Bagaimana kementerian memastikan setiap perbelanjaan yang dilakukan itu bebas daripada rasuah, ketirisan dan salah guna kuasa? Peruntukan yang besar ini sewajarnya digunakan untuk menyelesaikan beberapa perkara kemudahan seperti lampu jalan yang masuk ke Felda masih lagi gelap, jauh ketinggalan, khususnya Felda Jelai, dan juga masalah banjir yang masih lagi berlaku di Felda. Butiran seterusnya ialah butiran 50000 berkaitan dengan pembangunan harta wakaf, meningkat daripada 5 juta kepada 10 juta. Tahniah
kerana peruntukan yang ditingkatkan. Persoalannya, apakah peruntukan ini termasuk juga untuk membangunkan struktur organisasi pembangunan harta wakaf? Sejauh mana instrumen wakaf yang telah diperkenalkan kepada masyarakat umum dapat diterima oleh masyarakat? Apakah ada kajian yang menyeluruh bagaimana instrumen wakaf dapat dilaksanakan secara realistik di negara ini dan sejauh mana penerimaan masyarakat berkaitan dengan wakaf? Apakah program yang akan dilaksanakan oleh kementerian dalam memastikan persoalan wakaf menjadi instrumen penting dalam membangun ekonomi negara? Terima kasih, Datuk Pengerusi.